Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi dapatan saya tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Apakah yang dimaksudkan dengan aspirasi pendidikan? Pendidikan adalah salah satu agenda besar yang boleh mempengaruhi kualiti dan ketamadunan sesebuah bangsa di dunia. Manakala aspirasi juga dapat didefinisikan sebagai keinginan atau kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu. Bukan itu sahaja, aspirasi sistem pendidikan membawa maksud iaitu hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia atau KPM untuk membawa perubahan dalam sistem pendidikan. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, terdapat 5 aspirasi sistem pendidikan negara yang telah digariskan. Pelaksanaan perubahan besar dilakukan terhadap keseluruhan sistem pendidikan semasa untuk melonjakkan pencapaian semua murid serta mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21 ini. Antara 5 aspirasi sistem pendidikan negara ialah akses kepada kejayaan, kualiti standard antarabangsa, pelaksanaan berkecekapan tinggi, memupuk perpaduan dalam kalangan murid dan yang terakhir equity untuk semua murid. Dalam video saya pada kali ini, saya hanya menjelaskan 3 aspirasi sistem pendidikan negara. Aspirasi yang pertama ialah akses kepada kejayaan. Kementerian Pelajaran Malaysia KPM telah berhasrat untuk mencapai 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas menjelang tahun 2020. Ianya selaras dengan prinsip pendemokrasian pendidikan iaitu pendidikan untuk semua. Setiap kanak-kanak di Malaysia tanpa mengira latar belakang sosioekonomi dan kelompok etnik mempunyai hak untuk mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti bagi membolehkan setiap individu atau setiap murid mencapai potensi masing-masing. Untuk mencapai aspirasi yang pertama ini, PPPM telah menggariskan anjakan pertama iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Aspirasi ini juga telah memberi implikasi kepada guru berjiwa pendidik iaitu sikap bertanggungjawab. Setiap guru mestilah memastikan semua pelajar menerima akses sepenuhnya tanpa ada yang tercicir. Bukan itu sahaja, guru-guru juga perlu bersinergi atau bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi mencapai aspirasi tersebut. Aspirasi yang kedua ialah kualiti standard antarabangsa. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa pencapaian pendidikan di Malaysia telah berkembang dan meningkat sejak beberapa tahun yang lalu melalui pelbagai usaha dan tindakan. Malaysia juga telah berhasrat untuk meningkatkan kedudukan pendidikan negara agar berada dalam kalangan negara sepertiga teratas melalui ujian TIMSS dan PISA. Walau bagaimanapun, hasrat Malaysia untuk berada dalam kalangan negara sepertiga teratas tidak dapat dicapai kerana pendidikan di Malaysia tidak setaraf dengan pendidikan antarabangsa. Untuk mencapai hasil tersebut, PPPM telah menggariskan anjakan 7 iaitu memanfaatkan teknologi maklumat komunikasi atau TMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Ia juga semestinya memberi implikasi kepada guru iaitu
sikap berketerampilan. Setiap guru mestilah mempunyai sikap berketerampilan untuk mencapai hasrat tersebut, iaitu guru mestilah menguasai cabang-cabang ilmu pengetahuan di samping menguasai kemahiran pedagogi yang pelbagai. Sebagai contoh, guru boleh memanfaatkan teknologi maklumat komunikasi yang telah disediakan sebagai bahan bantu mengajar untuk memastikan murid-murid mempunyai potensi dan minat untuk belajar. Selain daripada aspirasi untuk pendidikan, terdapat juga aspirasi yang lain yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan negara, iaitu memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia merupakan salah satu negara yang mempunyai kaum terbanyak dunia dengan serta keunikan yang pelbagai. Oleh hal yang demikian, sekolah dijadikan sebagai medium atau tempat untuk menyatupadukan kaum. Dengan itu, BPPM juga telah menggariskan anjakan ketiga, iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Perkara ini sekaligus memberi implikasi kepada guru, iaitu guru mestilah mengamalkan nilai-nilai murni bagi mencapai aspirasi yang ketiga ini, iaitu memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Antara amalan nilai-nilai murni yang boleh guru lakukan ialah menghubung kaitkan nilai murni semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, guru mestilah menjadi suri teladan murid. Sebagai contoh, guru mestilah memberikan contoh tingkah laku, iaitu tidak mewujudkan jurang pembelajaran antara kaum. Sebagai contoh, tidak berat sebelah, iaitu memberikan pendidikan yang lebih kepada kaum tertentu, manakala kaum yang lain pula tidak diberikan peluang kesamarataan. Kita juga mesti melihat aspirasi murid yang ingin dicapai. Sistem pendidikan Malaysia bermatlamat untuk memastikan setiap murid mencapai potensi yang maksima yang telah ada dalam diri mereka sendiri. Terdapat 6 aspirasi murid yang ingin dicapai. Namun begitu, dalam video kali ini saya hanya akan menjelaskan 2 aspirasi murid. Aspirasi murid yang pertama yang saya akan jelaskan dalam video kali ini ialah kemahiran peribahasa, iaitu setiap murid di Malaysia diberikan hak untuk belajar lebih dari satu bahasa, walaupun bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar dalam sistem pendidikan. Untuk mencapai aspirasi murid yang pertama ini, iaitu kemahiran dua bahasa, BPPM juga telah menggariskan anjakan kedua, iaitu memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, serta digalakkan mempelajari bahasa asing yang lain. Secara tidak langsung, aspirasi ini juga telah memberi implikasi terhadap guru, iaitu guru mestilah mempunyai kesabaran yang tinggi untuk membantu mencapai aspirasi tersebut, iaitu guru perlu memiliki sifat sabar dalam mengajar murid-murid yang mungkin tidak fasih dalam sesuatu bahasa. Sebagai contoh, di sekolah pedalaman, sesetengah murid hanya menggunakan bahasa ibunda mereka sehingga tidak fasih dalam berbahasa Melayu. Selain itu, sesetengah murid juga tidak fasih dalam bahasa Inggeris atau kurang berkemampuan serta tidak meminati bahasa Inggeris. Oleh hal yang demikian, setiap guru mestilah memiliki sifat sabar untuk mengajar murid-murid serta mencapai aspirasi tersebut.
Aspirasi murid yang terakhir ialah kemahiran memimpin. Sebagai usaha membina pemimpin berkualiti yang bakal menerajui negara diwujudkan dalam kalangan generasi muda. Artinya di sini bahawa aspirasi murid ini ialah untuk melahirkan pemimpin-pemimpin pada masa akan datang. Dengan itu, anjakan 9 telah diperkenalkan, iaitu kerjasama dengan ibu bapa, komuniti serta sektor swasta secara meluas. Dengan itu, setiap guru mestilah mempunyai pembentukan diri yang kreatif atau mempunyai minda yang kreatif. Mengapa saya berkata demikian? Kerana guru mestilah melakukan pelbagai solusi agar setiap murid memiliki sifat kepimpinan dalam diri sendiri. Sebagai contoh, guru-guru perlulah menerapkan kemahiran memimpin ini dalam pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas, iaitu melaksanakan aktiviti berkumpulan yang perlu mempunyai pemimpin. Dengan itu, ia dapat memberi peluang kepada murid-murid untuk memimpin sesuatu kelompok sekaligus melatih murid tersebut untuk menjadi pemimpin yang baik. Sebelum saya mengakhiri video pembentangan saya pada kali ini, saya akan memberi satu rumusan ringkas, iaitu bagi mencapai setiap aspirasi tersebut, semua pihak termasuklah guru-guru mestilah memainkan peranan penting dalam aspek pendidikan. Kemenjadian pendidikan itu dapat dilihat apabila guru-guru dan pihak-pihak yang tertentu berusaha untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada setiap golongan. Dalam video saya ini juga, saya telah menyediakan beberapa pautan-pautan video daripada aplikasi YouTube serta pautan laman sesawang untuk menambah pengetahuan tentang aspirasi dan hala tuju serta implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.